Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل أو كما قال. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, satu orang sahabat kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Sewaktu berlaku perang Uhud, satu orang sahabat laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Sahabat ni kata dekat Nabi, dia kata, apa pendapat kamu wahai Rasulullah, kalau sekiranya saya terbunuh di dalam perang Uhud ini, di mana tempat saya waktu perang Uhud? Seorang sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah sekiranya aku pergi lawan habis-habisan dalam perang ni dan aku mati, di mana aku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab dekat dia, Nabi kata, fil jannah, kamu duduk dalam syurga. Kalau sekiranya kamu berjuang habis-habisan, kamu lawan habis-habisan dan ditakdirkan kamu mati dalam perang Uhud ni, tempat kamu fil jannah, kamu dalam syurga. Nabi katakan. Fa alqa tamarat kunna fi yadi. Pada masa tu ada beberapa biji buah kurma di tangan dia. Dia duk makan. Bila dengar Nabi kata, kalau kamu berjuang, kalau kamu lawan habis-habisan dan ditakdirkan kamu mati dalam perang Uhud ni, tempat kamu di syurga. Dia terus lempak buah kurma ada di tangan dia. Dia lempak bercamuk. Summa qatala hatta qutila. Dan dia pergi lawan habis-habisan dengan musuh dan dia mati syahid. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa yang pertama, sahabat Nabi, dia percaya dengan cakap Nabi. Yang kata sahabat Nabi ni, dia percaya apa Nabi kata. Oleh kerana Nabi kata kat dia, kalau sekiranya kamu berjuang habis-habisan dan takdir kamu mati dalam perang ni, kamu masuk syurga, dia lempak apa ada di tangan dia kerana dia nak syurga. Dia percaya apa Nabi kata. Ini satu. Sahabat Nabi adalah golongan manusia yang percaya apa yang Nabi kata. Dan yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah
Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi adalah golongan manusia yang benda baik mereka tak mau tangguh. Benda baik, mati syahid ni cukup baiklah. Benda baik mereka tak mau tangguh. Lala tu juga mereka nanti buat, kerana benda tu benda baik. Selaras dengan ayat Quran, ayat 148 suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Tuhan kata, maka hendaklah kamu berlomba-lomba untuk nak buat kebaikan. Fastabiqu. Orang sebut musabaqah. Musabaqah tu adalah maksudnya perlombaan. Fastabiqu maksudnya hendaklah kamu berlomba-lomba untuk membuat al-khairat, untuk nak buat benda-benda baik. Dan dalam ayat 133 surah Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan hendaklah kamu segera cepat-cepat untuk nak dapat keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan hendaklah kamu segera untuk mendapatkan surga, yang surga Tuhan ini luas dia seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga disediakan pada orang yang bertakwa. Sahabat Nabi adalah golongan manusia yang mereka percaya apa Nabi kata. Mereka percaya apa yang Tuhan kata. Mereka percaya 100%. Bila Allah Subhanahu wa taala kata fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba buat baik. Mereka adalah golongan manusia yang berlawan antara satu sama lain nak buat benda baik. Bila Allah Subhanahu wa taala kata wasari'u ila maghfirah, dah hendaklah kamu bersegera kepada dapat keampunan Tuhan, mereka adalah golongan manusia yang paling cepat untuk nak cari keampunan Tuhan. Bila dia ada di dalam suasana perang, mereka tanya Nabi SAW, sahabat tanya Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana, apa pendapat kamu kalau sekiranya hari ini aku berjuang habis-habisan dan ditakdirkan aku mati di dalam perang Uhud ini, fa aina ana, di mana saya nanti duduk lepas ni? Nabi kata fil jannah. Nabi kata kamu tentu masuk syurga. Dengar Nabi kata masuk syurga, buah kurma ada di tangan, lempak buah, terus diserbu masuk dalam medan perang, dan dia syahid di dalam peperangan itu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Qala, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kaza, atau kama qala, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu kata, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Satu orang sahabat jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, sedekah yang macam mana pahala paling besar? Bagi sedekah ni dapat pahala, tapi dalam banyak-banyak sedekah ni, mana satu sedekah yang pahala paling besar? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhsha al-faqra wa ta'mulul ghina.
Nabi kata sedekah yang membawa pahala paling besar ialah apabila kamu bersedekah dalam keadaan kamu sahih, dalam keadaan kamu tengah sehat. Tengah duk sehat, tengah duk cergas, tengah muda, tengah duk gagah ni, masa ni sedekah. Pahala besar. Bukan dah tua, dekat nak mati, nyawa ikan, masa tu baru teringat nak sedekah. Dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala orang yang sedekah masa dia tengah sehat. Syahih. Dan sedekah pahala besar apabila kita sedekah sesuatu pada waktu kita rasa kita ni sayang ke benda tu. Syahih maksudnya kedekut. Kita sayang benda tu, benda hak kita sayang tu, hak kita tak mau bagi ke orang tu, hak tu kita bagi, pahala besar. Takhshal faqra, sedekah pahala besar apabila kamu sedekah pada waktu kamu takut jadi miskin. Duit pun tak ada banyak mana ni, kalau bagi ke orang lagi sikit. Duk takut dengan kerana bagi ni boleh jadi lagi miskin. Dalam keadaan macam tu, bagi sedekah, pahala besar, Nabi kata. Wa ta'mulul ghina, dan kamu sedekah, kamu akan dapat pahala besar apabila kamu sedekah dalam keadaan kamu bercita-cita nak jadi kaya. Dia dah ada 100 ribu, dia ingat sebelum hujung tahun ni bagi dapat 200 ribu. Dalam keadaan dia ada cita-cita nak timbun kekayaan, dalam keadaan cita-cita nak tambah harta, dalam keadaan macam tu, orang main minta sedekah, kita bagi, pahala besar. Kemudian Nabi kata wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Nabi kata jangan tangguh. Kalau nak bagi sedekah, wala tumhil, jangan kamu tangguh-tangguh hatta idza balagatil hulqum, sehingga nyawa dah sampai di hulqum, sampai di gargar. Bila duk dalam keadaan nazak dah, duk dalam keadaan nyawa ikan, duk dalam keadaan ni harus dah, orang tengok orang nampak harus dah, dalam keadaan macam tu baru kamu nak sedekah, itu tak bagus. Nabi kata qulta li fulan kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin kaza. Nabi kata kadang-kadang pada masa tu, kalau sekiranya kamu nak bagi sedekah, kamu kata nak bagi dekat orang ni banyak-banyak ni, nak bagi dekat orang ni banyak-banyak ni, wa qad kana li fulan kaza, sedangkan orang yang kamu duk cadang nak bagi tu dah ada benda yang kamu nak bagi, masa tu tak berguna lagi dah. Maksudnya dekat nak kiamat esok semua orang jadi kaya. Dekat nak kiamat esok semua orang jadi kaya. Orang yang duk bela kambing tiba-tiba jadi satu hartawan besar, jadi satu jutawan, jadi satu orang yang cukup banyak harta. Menjelang kiamat, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, jelas dia cerita dekat kita, menjelang kiamat harta kekayaan ni orang tak pandang dah. Timbul daripada perut-perut bumi mah-mah ketui yang begitu punya banyak. Keluar mah ketui daripada perut bumi ni sebesar tiang, Nabi kata. Pada masa tu orang-orang ni masing-masing bawa harta nak pergi bagi dekat orang lain, tapi orang yang dia duk ingat nak terima harta dia sudah tak boleh terima harta dia, kerana orang yang berkenaan juga mempunyai kekayaan yang tidak kurang berbanding dengan dia. Pada masa tu lewat dah untuk nak bersedekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis ni dapat kita faham bahawa Islam menggalakkan kita dalam soal nak buat baik, bukan sedekah saja, dalam soal nak buat baik, buat cepat-cepat. Sebab buat baik ni dia ada tempoh, dia boleh expired, dia ada expiry date, dia ada tempoh luput, tempoh tamat dia, tak boleh buat dah. Ketika nyawa sampai dia gargarah, ketika tu nak bertaubat Tuhan tak terima dah. Nabi kata nak bertaubat sebelum nyawa dia gargarah. Pasal apa? Bila nyawa sampai dia gargarah, expired dah tempoh masa untuk bertaubat yang Tuhan bagi kat kita. Sebelum expired, sebelum tamat tempoh tu, sebelum tu buat berapa banyak kebaikan yang kita boleh buat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sirwa'ah Uqbah
bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Kata dia, "Sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil 'asr. Fasallama thumma qama musri'an. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Fafazi'a an-nas min sur'atihi. Fakharaja 'alaihim. Fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu kata Uqbah, hari itu aku semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang asar di Madinah. Uqbah kata, hari itu, hari kejadian yang aku nak cerita ni, hari itu aku semayang asar di belakang Nabi. Kami sama-sama duduk di Madinah pada masa itu. Fasallama, bila habis semayang Nabi bagi salam. Summa qama musri'an, sebaik-baik saja Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bangkit musri'an, dalam keadaan kelang kabut, bangkit. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Nabi bangkit daripada tempat imam ni, langkah makmum ada terus balik ke bilik isteri dia. Rumah isteri Nabi duduk sebelah masjid. Uqbah bin Al-Harith cerita, dia kata jadi satu kejadian pelik. Selalunya Nabi SAW bila habis semayang bagi salam apa semua, Nabi tak kalut macam tu. Hari tu lepas semayang asar, Nabi SAW bagi salam, habis bagi salam, bangkit, langkah orang duduk semayang di belakang ni, langkah terus balik ke rumah. Fafazi'an nasu min sur'atih, maka sahabat-sahabat pun jadi naik takut dengan apa yang Nabi buat ni. Jadi duk ingat macam-macam, apa hal dengan Nabi ni, tak pernah macam ni, tiba-tiba hari ni pergi jadi macam ni, apa hal dengan Nabi, apa masalah Nabi ada apa ke? Maka masing-masing duk fikir macam-macam ke Nabi ni. Fakharaja alaihim, tak lama lepas itu Nabi SAW keluar daripada rumah isteri dia, keluar mai dekat sahabat-sahabat ada di masjid tadi ni. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih. Nabi dapat tahu sahabat-sahabat ni nampak heran, nampak macam tertanya-tanya pasal apa Nabi buat macam tu. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, Nabi kata, zakartu syai'an min tibrin indana. Nabi kata, tadi ni tengah duduk semayang, teringat ada satu mat, ada sepotong mat di rumah kami. Nabi kata, dalam syarah hadis ni dia menjelaskan bahawa mat tu mat orang bagi ke Nabi, orang sedekah bagi ke Nabi, Nabi ambil simpan di rumah dia. Masa duduk semayang ni teringat ke mas ketui ni, teringat ke potongan mas ada di rumah ni. Nabi kata, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku tadi tengah semayang teringat mas, sepotong mas yang orang bagi ada di rumah ni. Aku teringat ke mas ni. Fakarihtu an yahbisani, dan aku tak mau benda ni, mas ni duk simpan lama dalam rumah aku tak mau. Nabi kata, aku tak mau nak simpan harta ni lama-lama dalam rumah aku tak mau. Fa'amartu biqismati, maka tadi ni aku lari balik, aku suruh isteri aku ambil emas tu bagi-bagi buang dekat orang-orang miskin. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia bukan suruh sahabat saja, bahkan dia sendiri macam tu. Nabi SAW dia bukan suruh sahabat-sahabat saja dalam buat baik ini bersegera, bahkan Nabi SAW sendiri dia orang yang macam tu.
Dia tak boleh simpan banyak harta di rumah dia. Dia lemah. Melainkan benda-benda tu dia bahagi-bahagikan kepada orang-orang yang dia rasa lebih memerlukan daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis yang kita baca tu dapat kita simpulkan bahawa buat baik disuruh kita segera. Tidak mesti sedekah saja. Buat baik disuruh kita segera. Kalau kita sedang, kita kurang ilmu, kena cepat-cepat mengaji supaya penyakit jahil hilang daripada kita. Kalau kita rasa kita kurang amal, cepat-cepat buat amal supaya amalan yang kita buat ni tak menyebabkan kita jadi manusia yang menyesal esok ni, kerana Allah bagi masa tapi tidak memanfaatkan masa dengan buat amal. Hak mana boleh buat benda baik ni buat. Gitu cerita dia senang. Hak mana boleh buat, buat. Hak mana ada depan mata kebaikan, buat hak tu dulu. Tak usah duk fikir nak buat hak jauh daripada kita. Hak depan mata ada banyak benda boleh buat, buat hak tu dulu. Maka Islam mai dengan prinsip, dia kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada api neraka. Start dengan ada depan kita dulu. Buat takat mana boleh buat dulu, baru fikir nak buat hak jauh sikit daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Madhi jilid 9. Muka surat 39. Muka surat 39 bab ma jaa fil hamil al mutawaffa anha zawjuha tadha. Itu bab yang datang pada menyatakan perempuan yang hamil yang wafat daripadanya suaminya, kemudian beranak dia. Ini tajuk yang kita nak tengok malam ni. Suami mati, dia tinggal isteri dia sedang pregnant, isteri sedang mengandung. Selepas dia mati, tak lama selepas itu isteri dia pun bersalin. Apa dia iddah yang mesti ditanggung oleh perempuan ini? Ketahuilah saudaraku, bermula iddah perempuan yang bercerai di dalam bunting ialah beranaknya. Sama ada cerai dengan suaminya itu cerai hidup ataupun cerai mati, dia kata. Senang saja, orang perempuan yang mengandung, iddah dia ialah sampai dia melahirkan kandungan dia. Kalau dia baru mengandung sebulan, isteri dia cerai, suami dia cerai dia. Ataupun dia baru mengandung sebulan, suami dia mati, maka dia tak boleh menikah dengan siapa pun sehinggalah dia selesai melahirkan anak dia. Kalau baru mengandung sebulan, maknanya 8 bulan lah dia kena berada dalam keadaan beriddah selama 8 bulan. Begitu. Baik, maka jika sekiranya hidup suaminya kemudian daripada bercerai itu satu lahzah, maka beranak dia, maka sudahlah dihukum isterinya hadis iddah, dia kata. Ni pula kalau sekiranya dia ni dah pun 9 bulan mengandung, 9 bulan mengandung, tiba-tiba suami dia ceraikan dia. Elok suami dia ceraikan dia aja, dia terkejut suami dia cerai dia, terus beranak. Terkejut suami dia cerai dia, terkejut terus beranak. Beranak habis iddah, boleh menikah dengan orang lain dah. Yang ni cepat pula. Hakih tadi ni dia mengandung sebulan. Dia mengandung sebulan, suami dia cerai dia. Dia tak boleh menikah dengan siapa-siapa sehinggalah selesai dia melahirkan anak. Maksudnya dia kena tunggu lebih kurang 8 bulan baru boleh menikah dengan orang lain pula. Hak kedua pula, suami dia cerai dia. Cerai dia dengan kerana terkejut suami dia cerai dia, terberanak. Dengan kerana beranak tu habis iddah dia, maka dia terus boleh kahwin dengan orang lain. Minggu depan kahwin dengan orang lain. Begitu cerita dia. Maka apabila suami dia hendak rujuk, maka tiadalah boleh lagi. Ini bagi kes cerai hidup. Suami dia cerai dia, ketika tu dia tengah duk mengandung 9 bulan dah cukup dah, duk tunggu diu aja bila berapa hari apa nak beranak, duk tunggu diu aja, suami dia cerai dia. Bila suami dia cerai dia, dia terkejut, lepas tu dia pun bersalin.
Bila bersalin, suami cerai dia tadi, talak satu. Suami nak rojok balik, tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia dah habis iddah dah. Habis iddah perempuan yang mengandung ialah dengan beranak. Bila beranak, habis iddah. Bila habis iddah, tak boleh rojok dah. Kalau nak menikah juga dengan dia, kena pergi akad balik. Tidak boleh, jangan jalan rojok. Begitu. Baik, jikalau talaknya itu talak raja'i sekalipun, dia tak boleh rojok dah. Pasal apa? Pasal iddah isteri dia dah habis. Kerana isteri dia sudah pun bersalin. Begitu. Bahkan maulah dengan nikah lain dan dengan mahar yang lain. Kalau dia menikah balik dengan isteri dia ni, dia kena cerita mai kahwin lain apa semua, jadi menikah baru balik. Begitu. Dan jikalau sudah mati suaminya dahulu daripada beranak isterinya satu lahzah, dihukumkan habis iddahnya dengan beranaknya itu. Kalau sekiranya suami dia mati pagi ni, suami mati, petang dia bersalin, maka adakah dia nak pakai iddah wafat 4 bulan 10 hari? Tak. Dia kata pakai iddah beranak. Suami dia mati pagi ni, suami mati pagi ni, petang dia bersalin anak. Dia bersalin tu, esok dia boleh menikah dengan lelaki-lelaki lain. Dia tak payah tunggu 4 bulan 10 hari. Kerana iddah bagi perempuan yang mengandung ialah dengan melahirkan anak. Bila melahirkan anak, dia boleh kahwin dengan siapa-siapa pun. Begitu. Maka bolehlah perempuan itu berkahwin dengan sesiapa juga. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Sanabil bin Ba'kakin radhiyallahu anhu qala, wada'at Subay'atu ba'da wafati zawjiha bi 23 atau 25 yawman. Falamma ta'allat tashawwaqat lin-nikah fa unkira 'alayha. Fadhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala in tafa'al faqad halla ajaluha. Diriwayatkan daripada Abi Sanabil bin Ba'kak, kata dia, telah beranak satu orang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama perempuan itu ialah Subay'ah Al-Aslamiyah. Dia beranak kemudian daripada kembali suaminya ke rahmatullah 23 hari ataupun 25 hari. Ini satu orang sahabat perempuan, nama dia Subay'ah. Suami dia mati 25 hari kemudian dia bersalin. Begitu. Maka tak kala suci daripada nifas, maka datanglah inginnya bagi berkahwin. Dia pun lepas itu teringat nak berkahwin. Maka didengar orang akan dia mau berkahwin itu, maka sudahlah orang engkarkan ke atasnya. Orang ramai, orang kampung ni, bila dengar kata Subay'ah ni nak kahwin, dia pun kata macam mana hang nak kahwin, suami mati tak sampai sebulan lagi. Iddah bagi orang perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Ini tak sampai sebulan lagi hang nak kahwin dah, macam mana ni? Tak boleh. Orang kampung pun bukan semua mengaji, walaupun duduk zaman Nabi. Kan? Tapi menghukum kira macam orang mengaji tinggi lah, mengeluarkan hukum. Dah, duduk zaman Nabi duduk ada, tapi tak orang mengaji. Ini dah kata apa lah. Macam kita lah, duduk ni kawasan pondok, tapi pondok orang mengaji lah. Di pondok tu kita tak mengaji, tapi duduk sebelah pondok. Jadi cerita duduk sebelah pondok tak mengaji ni, dia hukum macam-macam lah. Hukum bukan hukum mengaji dia, hukum ikut nak kata. Bila Subay'ah ni kematian suami mati, baru 25 hari suami mati, dia pun beranak, dia pun melahirkan anak. Lepas dia melahirkan anak, dia nak kahwin dengan orang lain. Bila dia nak kahwin, orang kampung marah lah. Awas dia ni nak kahwin ni mesti tunggu 4 bulan 10 hari. Sebab kamu duduk di dalam iddah mati suami. Iddah wafat, iddah mati suami ni 4 bulan 10 hari. Ni tak sampai sebulan lagi nak menikah, apa nama? Pakat marah. Maka kata orang, bagaimana engkau nak kahwin padahal suami engkau tak sampai sebulan dia kembali ke rahmatullah?
Hang ni karut betul. Dia berkata, laki tak sampai sebulan mati hang dah nak kahwin dah. Bukankah iddah orang yang mati suami itu 4 bulan 10 hari? Maka sungguh pun orang-orang engkarkan dia daripada berkahwin itu, tetapi dia, yakni Subai'ah, nak kahwin juga. Dia kata, hampa bagi, hampa tak bagi, itu hampa punya pasal. Aku nak kahwin juga. Subai'ah ni. Maka disampaikan orang perkara itu kepada Nabi SAW. Maka kata orang adalah Subai'ah al-Aslamiyah telah kembali ke rahmatullah suaminya belum cukup sebulan lagi. Dan dia telah beranak kemudian daripada kembali suaminya ke rahmatullah itu. Maka sekarang dia menuntut nak kahwin. Padahal belum cukup iddahnya 4 bulan 10 hari. Dia pergi report dekat Nabi tentang dia ni. Dia kata dia ni laki baru mati 25 hari. Tak sampai sebulan. Dia dah buat kalut nak kahwin dah. Dia selesai, habis selesai beranak, dia duduk kalut nak kahwin. Macam mana ni ya Rasulullah? Ditanya Nabi. Apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, jika berlaku beranaknya, maka sesungguhnya telah habis masa iddahnya. Nabi jawab senang aja. Nabi kata kalau betul masa suami dia mati itu dia duduk mengandung, dan dia hari ni dah pun beranak, kalau betul dia dah beranak dah, iddah dia dah habis, dia dah boleh kahwin. Nabi kata. Begitu cerita dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummi Salamah. Dan kata dia lagi, bermula ini hadis yang masyhur daripada ini wajah. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan daripada ahli ilmi yang mujtahidin, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Bahawasanya perempuan yang hamil, yang wafat suaminya daripadanya, apabila beranak dia, maka sesungguhnya halal berkahwin baginya. Benda ni telah pun disepakati oleh ulama. Habis. Dan jika belum ada selesai iddahnya 4 bulan 10 hari sekalipun, dia dah boleh kahwin dengan sebab dia dah pun bersalin. Maka ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Dan kata setengah daripada ahli ilmi yang mujtahidin daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Beriddah ia sehingga akhir daripada 2 masa iddahnya. Dan bermula qaul yang pertama itu lebih afdal. Ada pendapat di kalangan sebahagian ulama, mereka kata kena tunggu tengok hak lewat hak mana satu. Kalau sekiranya dia mati, suami dia mati hari ni, suami dia mati pagi, petang dia beranak, maka dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Ada sebahagian pendapat kata begitu. Pasal apa? Pasal tengok iddah mana yang lebih panjang. Kalau sekiranya dia baru mengandung sebulan, suami dia mati, 4 bulan 10 hari sepatutnya habis dah iddah dia, tapi dia belum melahirkan anak lagi, maka kena pakai iddah melahirkan anak. Dia kata tengok hak mana lambat, pakai iddah tu. Itu pendapat tidak masyhur. Pendapat yang masyhur ialah pendapat yang pertama tadi. Orang perempuan yang mengandung, bila dia beranak maka habis iddah. Tak kira dah berapa bulan, berapa lama pun tak kira, beranak aja habis iddah. Itu pendapat yang muktamad. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas qaul yang asah, iaitu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sulaiman bin Yasar anna Aba Hurairah wa ibn Abbas wa Aba Salamah ibn Abdir Rahman tazakaru al-mutawaffa anha zawjuha al-hamil tada'u 'inda wafati zawjiha. Faqala ibn Abbas ta'taddu akhir al-ajalain. وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar bahawasanya beberapa orang sahabat Nabi SAW, seorang bernama Abu Hurairah, seorang bernama Ibnu Abbas, seorang bernama Abu Salamah. Telah datang Abu Salamah dan Ibnu Abbas ke rumah Abi Hurairah.
Manakala berhimpun 3 sahabat itu, bermuzakarah lah mereka itu. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat Nabi. Bila berjumpa, mereka bermuzakarah. Bincang benda-benda yang berkaitan dengan tentang ilmu. Ini sahabat Nabi. Bila jumpa, bincang benda yang berkaitan dengan ilmu. Semua mereka ni pakat pergi rumah Abu Hurairah, Abu Salamah, dan juga seorang sahabat lagi, Ibnu Abbas, pergi ke rumah Abu Hurairah. Bila sampai, masing-masing muzakarah ilmu, bincang tentang ilmu. Masing-masing memberi ingat kepada seorang akan satu masalah, sehingga sampai muzakarah mereka pada masalah orang yang mati meninggalkan isteri yang sedang mengandung. Dan beranak isteri itu tidak lama kemudian daripada mati suaminya. Maka kata Abu Salamah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana iddah perempuan itu pada pendapat engkau? Jawab Ibnu Abbas, maka hendaklah beriddah ia akan yang akhir daripada 2 masa iddah. Ibnu Abbas kata, tengok hak mana lama. Kalau sekiranya suami dia mati, dia baru mengandung sebulan, maka iddah dia ialah apabila dia melahirkan anak. Maknanya iddah dia sampai 8 bulan. Kalau suami dia mati pagi, petang dia beranak, maka iddah dia 4 bulan 10 hari. Tengok hak mana lama. Ibnu Abbas berpendapat macam tu. Yakni jika sekiranya mati suaminya sebelum beranak tak sampai 4 bulan 10 hari, maka hendaklah dia beriddah mencukupkan 4 bulan 10 hari. Kerana umum firman Allah, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Maksudnya, dan orang-orang yang diwafatkan mereka itu daripada sekalian kamu, padahal meninggalkan mereka itu akan isterinya, maka tunggulah isteri-isteri mereka dengan sendirinya selama 4 bulan 10 hari. Maka pada ayat ini umum Allah Ta'ala menyuruh beriddah bagi perempuan yang mati suami 4 bulan 10 hari. Yakni tidak ditentukan perempuan yang mengandung ataupun yang tidak mengandung. Ibnu Abbas dia pegang pendapat itu. Dan jikalau habis iddahnya 4 bulan 10 hari di dalam mengandungnya, padahal tidak beranak lagi ia, maka iddahnya ialah habis pada waktu beranaknya. Hak macam kita terang saja. Tengok hak mana lambat. Kerana umum firman Allah, wa ulatul ahmal ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, iddahnya bahawa beranak dia akan kandungannya. Dan inilah dalil bagi Ibnu Abbas pada perempuan yang bunting, yang mati suami, iddahnya pada akhir daripada 2 iddah. Dan kata Abu Salamah, bahkan halal dia berkahwin pada waktu beranaknya. Abu Salamah tak sependapat dengan Ibnu Abbas. Dia kata dah. Dia kata tak payah tunggu lama-lama. Dia beranak aja, dia dah boleh kahwin dengan siapa pun. Itu pendapat Abu Salamah. Yakni apabila mati satu orang suami dan meninggalkan isteri yang mengandung, maka iddahnya apabila isteri dia beranak. Itu pendapat Abu Salamah. Manakala beranak dia, walaupun beranak itu kemudian daripada mati suaminya satu lahzah saja, maka lepaslah perempuan itu daripada iddahnya dan bolehlah dia kahwin dengan siapa-siapa. Itu pendapat Abu Salamah. Maka sudahlah 2 sahabat itu berselisih pada masalah tu. Abu Salamah dengan Ibnu Abbas tak sependapat dalam masalah ni. Maka seorang mengatakan habis iddah apabila beranak, dan seorang lagi kata tengok mana masa yang panjang daripada 2 masa iddah itu, maka itulah iddahnya. Bila didengar oleh Abu Hurairah akan perselisihan kedua-dua sahabat itu, lalu berkata Abu Hurairah, apakah yang kamu perselisihkan itu? Ibu mukminin ada pada kita. Suruh satu orang pergi tanya kepada dia. Salah seorang isteri Nabi hidup lagi masa tu, iaitu Ummu Salamah. Abu Hurairah kata jangan bertengkar. Benda ni jangan bertengkar. Isteri Nabi ada lagi hidup lah ni. Ummu Salamah isteri Nabi ada lagi. Tak usah bertengkar. Pergi tanya isteri Nabi. Nabi tak ada, isteri Nabi ada. Isteri Nabi boleh jawab soalan ni. Tak usah bertengkar, saya kata. Bagaimana Rasulullah SAW menghukum ke atas perempuan yang mengandung yang mati suaminya?
Adakah habis iddahnya dengan beranak dia? Yang ni sebelum cukup 4 bulan 10 hari, iaitu iddah wafat, ataupun dihukum Nabi nanti sampai habis 4 bulan 10 hari. Hak mana satu? Kita pergi tanya isteri Nabi. Maka pergilah abdi merdeka bagi Ibnu Abbas, namanya Quraib, kepada isteri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia pun hantar hamba dia pergi tanya isteri Nabi, nak selesai masalah ni. Di dalam perginya itu, kata Abu Hurairah, adapun aku, yakni Abu Hurairah, serta saudaraku ini dikehendakinya, yakni Abu Salamah, fa arsalu ila Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat qad wada'at Subay'atul Aslamiyah ba'da wafati zawjiha biyasir. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن يتزوج. Maka diutuskan oleh mereka itu akan Quraib kepada Ummi Salamah, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai Quraib di hadapan Ummi Salamah, lalu kata dia, adalah aku datang dengan utusan pengulu aku, iaitu Ibnu Abbas dan Abu Salamah dan Abu Hurairah. Mereka minta tanya kepada engkau, bagaimana Nabi SAW memfatwakan perempuan yang mengandung? Bagaimana iddahnya apabila mati suaminya? Maka kata Ummu Salamah, sesungguhnya telah beranak Subay'ah al-Aslamiyah, kemudian daripada mati suaminya dengan sedikit hari. Maka minta fatwa dia kepada Nabi SAW akan dirinya, adakah halal baginya berkahwin? Bila didengar oleh Nabi pertanyaan itu, maka disuruhnya akan dia berkahwin. Isteri Nabi kata, dulu masa Nabi hidup dulu ada jadi satu kes macam ni. Satu orang sahabat perempuan nama dia Subay'ah. Dia kematian suami dia mati, tinggal dia duduk mengandung. Beberapa hari lepas suami dia mati, dia pun bersalin. Lepas dia bersalin, dia nak kahwin. Bila dia nak kahwin, orang ramai pakat duk marah dia pasal dia nak kahwin tak tunggu 4 bulan 10 hari. Bila kes ni dirujuk kepada Nabi, Nabi katakan dia pergi kahwin, tak ada masalah dah kamu ni. Jadi isteri Nabi SAW jawab macam tu, barulah sahabat-sahabat ni puas hati. Jadi kesimpulan kepada hak panjang kita baca daripada pukul 8.30 tadi, 20 minit baca, dia nak habaq satu saja. Dia nak habaq kata orang perempuan, kalau sekiranya kematian suami mati sedangkan dia sedang mengandung, iddah dia ialah apabila dia melahirkan kandungan dia. Bila dia beranak aja, selesai, dia dah boleh kahwin dengan sesiapa sahaja. Begitu. Baik. Kemudian daripada itu, maka Quraib pun balik ke rumah Abu Hurairah dan khabarkan kepada ketiga-tiga sahabat Nabi itu akan yang difatwakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Masalah, dia kata iddah perempuan yang mati suami ataupun tidak mati suami padahal ia bunting. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, mengambil dengan hadis Subay'ah al-Aslamiyah tadi, akan jadi dalil oleh jumhur ulama salaf dan khalaf. Maka kata mereka itu, iddah perempuan yang mengandung yang mati suami itu ialah apabila dia beranak. Hingga jikalau beranak dia kemudian daripada mati suami dia satu lahzah saja, suami dia mati, seminit dia pun beranak, seminit aja cukup, maka lepas itu dia boleh kahwin dengan orang lain dah, tak payah tunggu apa dah. Walaupun satu lahzah, satu detik, satu ketika aja, dia dah selesai iddah dia. Dan jikalau dahulu daripada mandi jenazahnya sekalipun, suami duk ada lagi, mayat tak mandi lagi, sini menikah dengan orang lain pun boleh. Tu dia orang perempuan kalau nak buat kat kita boleh. Jangan duk ingat laki-laki tu dah. Kan? Ustaz Ismail Kamus kata, kan orang laki-laki, saya kata,
Isteri mati teriak air mata merambu, kan? Tak dan seminggu air liur merambu pula. Pasal nak nikah lain, dia kata, kan? Bukan orang lelaki-lelaki saja, rupanya orang perempuan pun kalau sekiranya berlaku kes macam ni, mayat suami duk ada atas katil lagi, tak mandi lagi, nak mandi pukul 3 tak lagi, mayat nak mandi pukul 1 dia pergi menikah dengan orang lain, boleh lah. Pasal apa? Pasal dia bersalin pukul 10 tadi. Ni dia kata ni, walaupun dia kata jenazah suami dia duk ada tu, dia dah boleh dah berkahwin. Pasal apa? Pasal iddah dia dah habis dengan melahirkan anak. Begitu. Telah selesai iddahnya dengan kerana dia beranak tu, dan halal baginya berkahwin sekarang itu juga. Dia kata dia boleh kahwin dah, masa tu juga dia boleh kahwin. Dan inilah qaul Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama sekaliannya, 4 mazhab kata macam tu. Dia kata, melainkan satu riwayat daripada Ali, ini pendapat yang tidak kuat. Baik, tuan-tuan terus tengok tajuk bawah tu, bab ma jaa fi iddatil mutawaffa anha zawjuha. Itu bab yang datang pada menyatakan iddah perempuan yang tiada bunting, yang mati suami. Ini bab orang perempuan yang mengandung sewaktu suami dia mati, selesailah. Ni pula nak tengok orang perempuan suami dia mati, dia tak mengandung. Macam mana pula keadaan iddah perempuan ni? Maka telah datang pada menyatakan iddah perempuan yang tiada mengandung, yang mati suaminya. Ketahuilah saudaraku, adalah pada zaman permulaan Islam, yakni sadrul Islam, apabila mati suami bagi satu orang perempuan, nescaya genap setahun iddah isterinya. Itu dia. Sebelum turun ayat yang mengatakan iddah wafat bagi isteri 4 bulan 10 hari, sebelum turun ayat ni, masyarakat jahiliah dulu, orang perempuan kena iddah selama setahun. Suami mati, daripada suami mati itu setahun baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Ini zaman jahiliah dulu, zaman permulaan Islam dulu. Maka tiadalah boleh di dalam setahun itu memakai elok-elok, dan tidak boleh bersegak-segak diri, dan tidak boleh menyentuh bau-bauan ke atas isteri yang kematian suami itu. Itu dia. Setahun orang perempuan ni tak boleh pakai elok-elok, tak boleh bersegak-segak, tak boleh pakai bau-bauan, tak boleh. Setahun tak boleh pakai apa-apa. Suami mati, setahun dia kena duduk dalam keadaan busuk. Bahkan dalam setahun itu duduk dia di dalam satu bilik kecil. Ni dulu zaman awal-awal Islam dulu, orang perempuan bila suami mati, dia kena duduk kurung, kena kurung dia dalam satu bilik kecil, dengan mandi dah, apa dah, pakaian elok tak boleh, segak tak boleh, bau-bauan tak boleh. Lagi hodoh dengan pakaian yang buruk, dan tidak mandi-mandi, setahun tak mandi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tak mandi sehari pun berasa biji mata lagu nak terkoyak keluar, berasa rambut dia cerin lagu mana, atau tak mandi sehari berasa macam tu. Tak boleh mandi setahun. Orang perempuan pula lagi tak boleh mandi setahun. Begitu. Dan membiarkan rambut kepalanya merogol. Dia dah merogol ni masuk kusuk mata, sergum. Suami mati bermakna satu malang besar menimpa orang perempuan zaman awal-awal dulu ni. Bila mati aja suami dia, dia rasa dia pun nak mati sama. Dia akan dikurung dalam satu bilik kecil, mandi tak boleh, apa tak boleh, pakai apa pun tak boleh, kira kena kurung dalam tu, dalam keadaan tak mandi, tak apa, semua rambut jadi sergum habis. Begitu. Dan membiarkan kukunya panjang, tiada berkerat sehingga cukup setahun. Tu dia, buka-buka bilik tu jadi Pontianak dia ni. Astagfirullah. Masa tu macam tu punya hukum tu ada. Masa tu hukum yang duk ada macam tu. Begitu. Kemudian didatangkan kepadanya binatang keldai ataupun biri-biri ataupun burung, maka diambil, disentalkan farajnya kepada binatang itu. Apa kejadah satu benda? Menjadi amalan masyarakat jahiliah dulu. Setahun kena kurung sampai kuku tak boleh potong, mandi tak boleh, pakai baju buruk, busuk, masam duduk dalam bilik itu. Bila cukup setahun, dia bawa mai menatang, dia kena sental kemaluan dia di binatang tu. Punya pelik amalan tu. Maka jarang-jaranglah perempuan yang tiada mati di dalam setahun itu.
Dia kebanyakan pakai arwah dalam tu lah. Jangan buat pasal. Cuba kita tak sah gosok gigi seminggu, jadi lagu mana? Seminggu tak sah gosok gigi, bukan tak sah mandi, tak sah gosok gigi. Allahu Akbar, kan? Setahun apa pun tak boleh buat, duduk dalam bilik tu aja. Kebanyakan matilah, dia kata. Kemudian daripada itu, maka bolehlah perempuan itu keluar daripada rumah kecilnya, hak mana yang tak mati ni, lepas setahun boleh keluar dengan rupa yang cukup uduh, maka diberi orang padanya akan tai unta atau sebagainya, disuruh akan dia campakkan seolah-olah membuang sial. Lepas setahun keluar mai dalam keadaan jadi lagu hantu, lagu manakah, dia bagi tai unta pula kat dia. Dia kena pegang tai itu di tangan, punggai pergi buang, seolah-olah buang sial daripada badan dia. Macam tu orang perempuan tak sah kahwin lah, kan? Tak sah kahwin lah. Mana nak tahu silap hari bulan, kahwin-kahwin pergi mati pula hamba Allah ni. Setahun dia kena duduk dalam keadaan macam tu, kan? Ini keadaan amalan pada zaman awal-awal dulu macam tu. Dia kata kemudian maka barulah boleh mandi dan boleh pakai bau-bauan dan boleh bersegak-segak diri dan lainnya. Lepas tu lah baru boleh jadi manusia balik. Sebelum tu tak jadi manusia mereka ni. Ini amalan sebelum turun ayat tadi ni. Begitu. Kemudian turun firman Allah Ta'ala membatalkan adat yang bodoh itu. Bila macam tu amalan, adat yang cukup teruk. Adat ni tuan-tuan, bukan kata dulu sampai lah ni malam ni pukul apa? 9 suku apa kan? Misteri Nusantara. Adat lah, tu adat lah, kan? Kalau tak sabit kuliah malam ni nak tengok juga Misteri Nusantara ni, nak tengok betapa adat jahiliah masih lagi diamalkan oleh sesetengah orang yang mengaku Islam. Lah ni tu Misteri Nusantara tu, mereka pergi kutip ni benda-benda khurafat yang diamalkan oleh sebahagian orang Islam lah ni. Amalan buang sial, amalan percaya karut marut, yang tu yang ni dan sebagainya, nak pindah rumah, nak kena tengok hari, nak kena tengok hari bulan. Ni semua karut marut, tak ada satu benda yang dibagi guideline oleh agama. Agama kata tak ada benda yang sial, semua okey. La adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Nabi kata tak ada sial pada sebarang benda. Tidak ada sial pada burung, tidak ada sial pada bulan Safar, tak ada sial apa, tak ada. Orang kita, dia pergi reka adat-adat ni semua, dia percaya. Dia jumpa satu kawan baru ni, dia nak ambil rumah. Dia bayang dah cengkeram. Ambil rumah orang pakai dah, bukan rumah baru. Rumah orang pakai dah. Orang nak jual rumah tu, for sale, to let. Dia pergi jumpa tuan rumah, sembang-sembang semua. Dia dah bayang dah cengkeram, dah bayang deposit 10,000. Lepas dia bayar cengkeram 10,000, lepas tu dia pergi panggil satu siapa Tok Bomo mana kan, mai tengok rumah tu. Dia ni pun masuk relin sana sikit, relin sini sehingga masuk dalam bilik, turun pergi dapur, buka pintu pancong, tengok apa semua itu lagu ni. Dia kata jangan ambil rumah ni, rumah ni tak bagus. Dia ni, kawan ni, dia satu orang yang percaya kepada ni jenis-jenis bomo, nujum apa semua, dia percaya kepada benda-benda ni. Bila kawan ni mai kata lagu tu, dia terus lah tu juga dia ingat tak mau ambil. Dia pergi jumpa balik tuan rumah tu, minta balik duit dia 10,000. Kawan tu kata sorry lah, kita pegang janji lah, kalau tak jadi duit ni burn lah. Kawan ni pun jenis tak main mengaji punya, kan? Dia kata hang yang mukit janji, hang kata nak ambil, hang bagi deposit ni siapa pun, dia kata kalau sekiranya tak jadi, habislah, burn lah. Dia kata aku tak boleh bagi balik. Tak apa, dia tak bagi balik pun, rugi 10,000 semata-mata kerana percaya benda karut. Kawan dia main habakkan dia kata ustaz tolong nasihat siapa lah dia ni punya teruk apa semua. Saya cari, dia tanya dia lah, betul ke? Dia kata betul lah, awak buat macam tu. Dia kata tak boleh dah, mereka kata tak elok, tersadu sebiang ambil lah. Dia percaya tuan-tuan. Hak percaya, hak tak percaya, tak percaya. Dalam masyarakat kita ni bahagi dua. Sebahagian orang percaya benda-benda macam ni, percaya. Nak beli kereta pun pelik nombor, ada kira 1, 2, nombor berapa ni, dia ada kira-kira pula, tak pergi kira jumlah pula, tanah ayah api angin apa jadi, nombor ni tak bagus, jangan ambil.
Jambak ni tak boleh, jangan ambil. Kalau ambil ni tak lagi kena sepitret banyak dah. Pula pergi duk kona kot tu. Karutlah. Orang percaya benda-benda macam ni. Ini cerita zaman awal-awal dulu percayalah ni. Oleh kerana hang kahwin dengan satu laki-laki, suami hang mati. Makna hang ni sial. Hang ni ada sial. Pasal tu suami hang mati. Kerana tu hang kena duduk dalam bilik setahun. Mandi tak boleh apa, pakai apa tak boleh, apa pun tak boleh selama setahun. Lepas setahun keluar, kena pergi ambil tai unta pula lagu duk lempak buang. Seolah-olah lempak tu lempak buang sial daripada badan. Ini semua karut-marut. Tak ada kaitan dalam agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kemudian turun firman Allah membatalkan adat yang bodoh ni. Itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Maksudnya dan orang laki-laki yang diwafatkan daripada sekalian kamu padahal meninggalkan depa akan isteri, maka menantilah isteri itu dengan sendirinya 4 bulan 10 hari. Agama kata 4 bulan 10 hari sahaja tempoh berkabung. Dan dalam tempoh itu orang perempuan tak dilarang daripada nak bermuamalah dengan orang ramai semua. Cuma orang-orang perempuan ni dilarang daripada terlalu berhias-hias. Kerana terlalu berhias-hias itu tidak menggambarkan dia sedih atas kehilangan suami. Dan terlalu berhias-hias itu boleh menyebabkan dia cepat tertarik kepada nak menikah pula. Sedangkan dia dilarang menikah dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu. Tu saja. Tak sampai nak kena taruh kuku panjang dan sebagainya, tak sampai macam tu. Baik, maka sekalian perempuan yang mati suami itu wajiblah atas sekalian dia menjauhkan daripada berhias diri dan memakai bau-bauan. Dalam tempoh tu, dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu tak bolehlah duk pakai elok-elok, wangi-wangi dan sebagainya, sehingga bercelak mata semasa di dalam iddahnya dilarang. Nak pakai celak mata pun bagi orang perempuan yang dalam iddah wafat suami ni tak boleh pakai. Celak mata pun tak boleh pakai. Sama ada perempuan itu sudah dijimak oleh suaminya yang mati itu ataupun belum lagi, tak kira. Dan sama ada kecil atau besar, tua atau muda, bikar ataupun janda. Bikar maksud anak dara lah. Anak dara ataupun janda. Merdeka ataupun sahaya perempuan, muslimah ataupun kafirah. Dan inilah hukum pada mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Dia kata. Dan jikalau yang mati itu bukan suami, tadi kalau yang mati itu suami, orang perempuan yang kematian suami, dia kena jaga. Pakai celak mata pun tak boleh, apatah lagi nak pakai baju elok-elok, nak pakai wangi-wangi, tak boleh. Selama 4 bulan 10 hari dia kena jaga daripada terlalu berhias-hias. Begitu. Dan jikalau yang mati itu bukan suami, pak dia mati misalnya, ataupun anak mati misalnya, iaitu seperti bapa ataupun saudara ataupun ibu, maka harus tidak bersegak-segak selama 3 hari. Berkabung bagi satu orang perempuan yang kematian keluarga terdekat, tempoh berkabung 3 hari. Dia kata bagi kematian suami 4 bulan 10 hari. Begitu. Maka kemudian daripada itu disuruh syarak kembali bersegak kerana maksud menyukakan hati suami. Nampak tu? Dia tak kata kembali bersegak seperti Ratu Cantik. Dia kata kembali bersegak untuk nak menyukakan hati suami. Maknanya orang perempuan berhias untuk suami. Lepas 3 hari, okey, boleh bersiap balik. Dan diharuskan oleh syarak tiada bersegak itu ialah kerana kerabat jua. Tujuan 3 hari suruh berkabung tu, suruh berkabung 3 hari ini bukan adat. Ini ada sabit daripada hadis. Ada sabit daripada hadis suruh berkabung 3 hari kalau adik-beradik yang terdekat mati. Begitu. Dan ada pun dalil yang menunjukkan atas hukum yang tersebut itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhaltu ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Diriwayatkan daripada Zainab bin Abi Salamah, kata dia, telah masuk aku ke atas ummi Habibah.
yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu bapaknya, yakni Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu kembali ke rahmatullah. Dia masuk ke rumah mak tiri dia. Zainab ni anak Nabi. Dia masuk ke rumah mak tiri dia. Masuk pi, kebetulan pada masa tu pak kepada mak tiri dia baru meninggal dunia, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Maka duduklah aku, Zainab ni duduk di sisi Ummu Habibah. Fada'at bi tibin fihi sufra khaluq atau ghairih fadahanat bihi jariyatan summa massat bi'aridaiha. Maka menyeru ia, yakni Ummu Habibah isteri Nabi ini, minta supaya dibawa bau-bauan yang ada padanya kuning-kuning, rampayan za'faran. Maka kata Ummu Habibah, bawa kepada aku rampai-rampaian itu. Maka dibawalah orang akan dia kepadanya. Maka dia pun ambil rampai-rampaian itu dan diminyakkannya, yakni disapukannya dengan dia akan seorang perempuan yang masih muda. Kemudian menyapu ia dengan rampaian itu di tali tudung pipinya. Ni Ummu Habibah. Ummu Habibah ni isteri Nabi. Pak dia mati. Bila pak dia mati, tak lama lepas tu dia minta orang buat amai ni, wangi-wangian ni dengan za'faran kuning apa ni, orang amai kat dia. Bila amai dia ambil, dia sapu dekat satu budak perempuan, kemudian dia sapu kat dia sama. Macam tu. Summa qalat wallahi mali bitib min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Kemudian daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha menyapu rampaian pada dirinya, maka dia pun kata, maka tiadalah bagiku berhajat dengan bau-bauan. Dia kata, aku tak mau wangi-wangian, aku cuma ambil benda ni sapu kat pipi aku. Benda ni bukan wangi-wangian, za'faran kuning ni, bukan wangi-wangian. Aku, dia kata, tak berhajat kepada wangi-wangian, yakni tidaklah aku berkehendak pakai bau-bauan dan bersegak-segak, kerana duka cita aku akan kematian bapa aku. Melainkan aku pakai bau-bauan yang sikit ni, kerana bahawa sesungguhnya aku dengar Nabi SAW bersabda, ia tidak halal, yakni haram bagi satu orang perempuan yang percaya Allah dan hari yang kemudian, bahawa tidak bersegak-segak ia dan tiada memakai bau-bauan ia atas seorang yang mati lebih daripada 3 hari. Dia kata, melainkan atas suami selama 4 bulan 10 hari. Kalau suami mati 4 bulan 10 hari tak boleh pakai wangi-wangian. Kalau pak mati 3 hari tak sah pakai wangi-wangian. Dia kata, yakni jika seorang perempuan itu mati suami dia, maka haram atasnya bersegak-segak dan memakai bau-bauan selama iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika tiada ia mengandung, ataupun jikalau ia mengandung, maka haram atasnya bersegak-segak selama belum beranak. Dan adapun orang perempuan yang mati lain daripada suami, maka haram atasnya tidak bersegak lebih daripada 3 hari. Bagi orang yang kematian lain daripada suami, tak boleh lebih daripada 3 hari dia berkabung. Pasal apa? Pasal dia perlu melayan suami dia. Tak boleh. Kalau dia lebih daripada itu, berdosa. Dia 3 hari aja boleh tunjuk sedih atas kematian bapa dia. Setakat 3 hari dia. Lepas pada tu dia kena bagi elok balik kerana nak menjaga suami dia. Begitu. Sambung hadis tu dia kata, qalat Zainab fadakhaltu ala Zainab binti Jahshin hina tuwfiya akhuha fada'at bi tibin famassat bi minhu. Maksudnya, maka kata Zainab binti Abi Salamah lagi, maka telah masuk aku ke atas seorang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga bernama Zainab bin Jahshin radhiyallahu anha. Yakni pada waktu saudaranya yang laki-laki kembali ke rahmatullah, maka duduk aku di sisinya, maka menyeru ia, yakni isteri Nabi yang bernama Zainab binti Jahshin ini, menyeru ia dengan bau-bauan, minta capaikan pada seorang bagi kepada dia.
Maka orang pun datang memberikan akan dia, maka dia pun menyapukan dirinya dengan bau-bauan itu. Summa qalat wallahi mali fi at-tib min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala azwajin 4 ashhurin wa 10. Kemudian daripada itu, Siti Zainab pun menyapukan bau-bauan itu pada dirinya. Maka berkatalah dia, tiadalah bagiku pada bau-bauan daripada hajat lain daripada kerana aku dengar Nabi SAW bersabda ia, tiada halal bagi satu orang perempuan yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa menyiksa orang yang derhaka dan orang yang percaya hari akhirat, yakni hari balasan orang yang berdosa, bahawa tiada bersegak-segak dan tiada berhias-hias ke atas yang mati lebih daripada 3 malam dan siangnya, melainkan atas kematian suaminya, maka hendaklah iddahnya 4 bulan 10 hari. Qalat Zainab wa sami'tu Umma Salamah taqul ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat 'ainuha afanaqhuluha. Kata Zainab, yakni anak tiri Nabi SAW, dan aku dengar ibu aku yang jadi isteri Nabi SAW, nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata ia telah datang satu orang perempuan daripada sahabat Nabi kepada Nabi SAW kerana tanya satu hukum kepada Nabi. Maka kata perempuan itu, ya Rasulullah, bahwasanya anak aku yang perempuan telah wafat daripadanya suaminya. Ini pula satu orang mai jumpa Nabi, dia kata anak perempuan aku baru kematian suami, dan sekarang ia di dalam iddahnya, dan sesungguhnya telah mengadukan sakit 2 matanya. Anak aku ni sakit mata, dia kata. Suami mati, tapi dia sakit mata. Adakah boleh kami celak akan matanya itu, yakni dengan qasad nak ubatkan mata dia, dan bukan dengan tujuan nak bersegak-segak dan berhias-hias seperti mana orang yang berhias? Ni, satu orang perempuan, suami mati, jadi dia duduk dalam iddah, jadi dia kena berkabung, tak boleh berhias. Tiba-tiba dia sakit mata. Memang dia antara ubat sakit mata pakai celak. Jadi pak dia mai jumpa Nabi, pak dia kata, ya Rasulullah, anak aku baru kematian suami dan dia sakit mata, boleh tak boleh kami nak bagi dia pakai celak? Bukan niat nak bagi segak, tapi niat nak ubat mata dia yang sakit. Boleh ke tak boleh? Pak ni mai tanya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la marrataini aw thalatha marrat kullu dhalika yaqulu la. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu didengarnya pertanyaan yang demikian itu, kata Nabi, jangan dicelak, jangan dicelak matanya 2 kali atau 3 kali Nabi larang. Dan bersabda Nabi, jangan. 2-3 kali dia tanya, 2-3 kali Nabi duk kata jangan, jangan duk bagi dia pakai celak. Pasal apa? Pasal dia lah ni tengah duk berkabung, dia di dalam iddah mati suami, jangan bagi dia pakai celak walaupun niat nak ubat mata. Nabi kata begitu. Maka menunjuklah sabda Nabi itu tidak boleh sekali-kali berhias dan berelok rupa, walaupun bercelak mata kerana sakit mata sekalipun, kerana celak mata itu memanehkan rupa mata. Dia tak bagi sampai macam tu, kerana pakai celak tu memanehkan rupa mata. Dia kata bersalahan jikalau memasukkan ubat dalam mata. Kalau bubuh air mu ke ubat ke apa, tak apa, dia tak nampak cantik biji mata. Tapi kalau pakai ubat, yang ubat tu boleh bagi jadi nampak rupa cantik, tak mak, Nabi tak bagi. Begitu. Maka iaitu tiada berhias namanya. Kalau pakai ubat titik masuk dalam mata ke apa, itu tak nama berhias. Kalau celak nampak macam berhias, tak boleh.
Dengan kerana itu jadi harus berubat mata dengan memasukkan ke dalam mata bagi perempuan yang mati suami sedangkan ia datang sakit mata. Celak tak boleh, berubat dalam mata tak apa, Nabi kata. Summa qala innama hiya arba'atu ashhurin wa ashra. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, hanya sahaja tak boleh bersegak itu selama iddahnya 4 bulan 10 hari. Tak boleh orang perempuan pakai segak-segak. Lah ni tuan-tuan, orang perempuan suami mati dia pergi kerja, dia pakai elok-elok lah. Dia elok dah. Bila pakai elok, pergi pejabat, orang pun mengorat lagi takat. Kan? Di pejabat tu dia kira apa? Dia kata janda. Dan cakap pelik. Dia sebut janda elok-elok, janda. Dia kata mulalah duk main duk ngongek. Yang ni lah Nabi tak mau benda ni lah. Dia jadi fitnah. Bila dia duk main duk ngongek, nak menikah tak boleh. Pasal dia nak kena tunggu 4 bulan 10 hari. Jadi nak sampai ke 4 bulan 10 hari itu buat maksiat. Sebab nak menikah tak boleh. Jadi tak sah duk undang. Jangan mengundang malapetaka. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari ni biar pakai lebih kurang sudah. Tak sah duk pakai bersiap-siap, tak sah. Pergi kerja pun pergi kerja macam biasa saja. 4 bulan 10 hari. Lepas tu pakai bagi elok sikit. Kalau ada orang kenal pergi menikah terus. Senang macam tu. Itu hikmah dia kata. Maka mengapalah tidak kamu tersabarkan selama itu. Nabi kata takkan tak boleh sabar 4 bulan 10 hari. Suami mati sabang saat 4 bulan 10 hari. Begitu. Orang perempuan marahlah. Tang kita suruh sabar. Dia kata tang mereka tak ada pula 2% suruh sabar. Tak bolehlah agama kata lagu tu. Tak bolehlah kita nak komplain. Kan? Tak boleh. Banyak cantik. Pesaka mereka ambil 2 bahagian, kita tinggal 1 bahagian aja. Tak boleh kata lagu tu. Maksudnya agama kata lagu tu. Banyak cantik. Mereka tak gaduh pakai tak gaduh pakai mini telekung, kita kena pakai. Tak boleh kata lagu tu. Agama suruh orang perempuan tutup kecuali muka dan tapak tangan. Dia nak suruh dengan ustaz-ustaz pakai mini telekung tak boleh kan? Agama tak suruh. Kan? Jadi kena fahamlah hak agama suruh. Bila kata agama suruh, jalanlah. Jalanlah, tak puas hati pasal apa pula. Tuhan yang buat kita, Tuhan yang buat peraturan tu. Pasal apa kita tak boleh patuh kepada peraturan Tuhan yang buat kita? Dia macam tu. Baik, sambung hadis tu dia kata waqad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul. Padahal sesungguhnya adalah seorang perempuan yang mati suaminya daripada kamu pada zaman jahiliah. Nabi kata ingat balik orang perempuan masa hampa duk di zaman jahiliah dulu, kalau suami mati apa jadi dekat hamba? Apabila mati suami maka duduklah kamu menghina diri, tidak mandi dan tidak bersegak-segak. Kemudian disuruh pula melempak dengan tai unta di pangkal daun sebagai isyarat membuang sial. Nabi kata baik-baik. Dulu masa zaman jahiliah hampa lagi teruk. Bila suami mati lagi teruk hampa kena. Bila mai Islam dah bagi kelapangan banyak pada orang perempuan. Cuma diminta sabar 4 bulan 10 hari. Tujuannya ialah apa? Nak tunjuk sedih atas kematian suami tempat dia duk bergantung selama ni. Nak tunjuk kata dia sabar menerima musibah yang menimpa dia. Di samping nak memastikan dia tak ada dalam kandungan dia tak ada benih suami tu. Ini hikmah dia antara sebab pasal apa disuruh orang perempuan iddah wafatnya 4 bulan 10 hari. Dan kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Fari'ah bin Malik, saudara perempuan bagi Abi Sa'id Al-Khudri, dan riwayat daripada Hafsah bin Umar bin Al-Khattab. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Zainab itu ialah hadis yang hasan lagi sahih, dia kata. Kemudian bawah tu dia domai perbahasan benda yang sama, berhias bagi perempuan yang mati suami. Kemudian sampailah muka surat sebelah, berhias itu tertegah bagi perempuan yang mati suami selama 4 bulan 10 hari. Dia ulang benda yang sama. Dan masalah dia kata berhias itu tertegah pada perempuan yang mati suami dan tidak tertegah pada perempuan yang kena talak.
Kemudian lepas ni kita akan masuk satu bab yang penting, tuan-tuan. Bab yang penting iaitu bab ma jaa fil muzahir yuwaqi'u qabla an yukaffir. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hukum orang yang menziharkan isterinya, dijimaknya isteri dia sebelum dia bayar kafarah. Zihar, satu tajuk yang sangat perlu kita tahu. Apa dia sebenarnya zihar? Kan yang kata suami menyerupakan isteri dia dengan mana-mana bentuk fizikal orang yang haram nikah dengan dia. Bukan mak saja. Dia samakan isteri dia dengan anak dia. Anak dia haram nikah. Dia samakan isteri dia dengan kak dia. Kak dia haram nikah. Dia samakan isteri dia dengan mak benakan dia. Mak benakan dia haram nikah. Dia samakan mana-mana bentuk fizikal. Mata, hidung, mulut, rambut, jari, tangan, bentuk badan, kaki. Dia samakan dengan mana-mana bentuk fizikal orang yang dia haram nikah. Maka dia telah melakukan satu kesalahan yang dinamakan zihar. Dan orang yang buat kesalahan zihar ni, dia haram bersama dengan isteri dia. Haram dia bersama dengan isteri dia selagi dia tidak bayar kafarah, selagi dia tidak bayar denda. Kalau dia bersama juga, apa jadi? Ini perlu kita tahu. Kalau dia bersama juga, apa jadi? Dah kata haram, kalau dia pergi buat juga, apa jadi? Adakah sampai kalau ditakdirkan kerana dia buat tu isteri dia mengandung, kemudian melahirkan anak, adakah anak tu duduk pada status anak zina ataupun tidak? Kan? Dia ada implikasi hukum. Bila buat, dia ada kesan hukum, dia ada hukum. Dia jadi macam mana? Adakah dia anak yang lahir? Dia kata kat bini dia, dia kata, aku tengok muka hang ni kadang-kadang macam muka mak benakan aku. Dia dah zihar isteri dia. Dengan kerana kata macam tu, dia dah buat satu kesalahan zihar. Dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba dia pergi bersama dengan isteri dia. Dia takdirkan pula bersama tu pergi jadi anak. Anak tu nak duduk status apa? Adakah anak zina? Ataupun bukan anak zina, cuma perbuatan dia saja haram. Macam mana cerita dia? Kemudian nak clear benda ni, kena bayar kafarah. Kafarah dia apa dia? Apa denda yang kita kena bayar? RM300 yang boleh diringankan kepada RM50 ke? Macam mana denda dia? Ataupun hukuman dia penjara mandatori ke? Apa denda dia? Kita nak kena tahu. Pasal apa? Bila tak tahu, kita pakai rempuh ikut kita nak buat aja macam mana. Ini tajuk yang akan datang sangatlah penting kerana banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlaku. Kan? Dan zihar dalam masyarakat Arab Jahiliah dulu apa benda? Kan? Dalam masyarakat Arab Jahiliah dulu zihar ni apa benda? Lepas tajuk tu dia akan masuk tajuk bab majafi kafaratul zihar. Cerita tentang kafaratul zihar, cerita tentang denda zihar. Apa denda dia, macam mana cara nak bayar dia, dijelaskan oleh agama. Dan lepas tu dia mai lagi satu tajuk yang juga berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Dia kata bab majaa fil ila. Itu bab yang datang pada menceritakan kisah suami dia marah dekat isteri dia. Dia sumpah dia tak mau nak bersama dengan isteri dia. Dia marah kat bini dia. Dia kata, aku sumpah dengan nama Allah. Dia kata, aku tak mau sentuh hang dah lepas ni. Perbuatan dia kata macam tu dekat bini dia ada implikasi, ada kesan hukum. Dia bukan kata habis tang tu, dia ada kesan hukum dia. Apa dia kesan hukum daripada cakap dia yang panas barat ni? Dia marah kat bini dia. Dia kata, hang nak tunjuk kat aku tak apa, aku tak sentuh hang dah. Mula pada hari ni aku tak sentuh hang. Maksud dia tak mau nak jimak isteri dia dah. Cakap yang macam tu dia panggil ila. Ila ni apa kesan dia dari segi hubungan suami isteri? Benda-benda macam ni penting, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila tak erti ni, macam-macam boleh jadilah. Tak erti. Kita nak kata apa, kita nak buat apa,
kita tak tahu. Rupa-rupanya apa yang kita kata, apa yang kita buat tu telah pun menjahanamkan ikatan perkahwinan. Dan duduklah kita dengan isteri kita dalam keadaan berdosa. Duduklah kita ni dengan isteri kita dalam keadaan berdosa. Jadi kita tak mahu. Tuan-tuan, kita dah banyak dosa. Yang itu satu. Kita dah banyak dosa dah. Jangan ditambah dengan dosa-dosa yang macam-macam ni. Kerana kita tak akan tertanggung dosa yang punya banyak duk ada atas belakang kita ni. Nah, mudah-mudahan apa yang kita belajar ni akan membawa petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang yang beramal dengan ilmu yang kita belajar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'ashr innal insana illa alladhina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.